Okey, baik. Okey. Kita sambung lagi Okey, 7.2. Okey, 7.2 iaitu berkaitan dengan tenaga keupayaan dan tenaga kinetik Okey, tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Kalau sebelum ni kita belajar sudah kita belajar kerja, tenaga dan kuasa. Okey. Kita tahu apa itu kerja, apa itu tenaga dan apa itu kuasa. Okey, sekarang ni kita fokus pada tenaga. Jadi tenaga dalam 7.2 ni ada beberapa jenis tenaga yang kamu kena tahulah. Okey. Tajuk dia tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Jadi yang pertama kamu kena tahu tenaga keupayaan. Yang kedua kamu kena tahu tenaga kinetik. Okey, tenaga keupayaan dia ada dua lagi tenaga keupayaan dibahagikan kepada dua lagi, iaitu tenaga keupayaan graviti. Okey, yang ni, dan tenaga keupayaan kenyal. Nanti ada kita tengok nanti. Okey, tenaga keupayaan ada dua tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan kenyal. Okey, dan yang last sekali adalah kita akan tengok tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik. Jadi kita akan tengok satu persatulah. Yang pertama, kita kenal dulu apa itu tenaga keupayaan graviti. Okey, tenaga keupayaan graviti. Okey, kalau kamu tengok Rajah, di buku teks kamu ni muka surat 216 ni. Okey, tenaga keupayaan graviti ni, kalau kamu tengok buku teks kamu, dia ada bagi contoh lah dalam kehidupan kita sebenarnya, dalam tak sedar, secara tak sedar, tak langsung, banyak sangatlah tenaga keupayaan graviti di sekeliling kita ni lah. Okey. Dalam contoh ini dia mahu tunjukkan ni dalam situasi harian kita dah dalam di tapak pembinaan lah. Biasanya kalau gambar ini merujuk kepada tapak pembinaan bangunan dan sebagainya yang berkaitan lah. Okey. Kalau kamu perasan dalam aktiviti ni okey, dalam aktiviti ni ada jentera. Okey, jentera itu ada tukul di atas tu, dia akan dia akan cuba menanam batang cerucuk itu untuk dijadikan sebagai tiang lah kepada bangunan. Jadi untuk buat binaan mestilah ada sesuatu tiang. Dalam bumi itu mesti ditanam suatu batang ataupun tiang untuk mengukuhkan bangunan ataupun kawasan tapak itulah. Okey, jadi untuk itu cikgu tunjuk video lah. Okey, kita tengok video. Okey, ini kerja-kerja pembinaan lah. Maknanya dia mahu tanam batang cerucuk itu ke dalam bumi lah, menggunakan jentera ini dan menggunakan pemberat ini. Ini dia panggil tukul lah. Tukul, tahu tukul? Macam kamu tukul paku ni. Okey. Ni kerja-kerja berat ni, susah ni, mau angkat semua ni. Maknanya kena cara dia tu kalau tersalah ni, dia tarik tiang itu dulu, dia kasih tegakkan tiang tu dulu tu. Kalau tersalah ukuran apa-apa tu boleh bahaya tu lah, terbalik ke jatuh ke atas jentera ke. Banyaklah dia punya proses-proses dia lah. Tapi yang penting sekali tadi tu, yang itulah masa dia kalau kita tengok gambar tadi, gambar tadi ni masih dia ketuk tu, maksudnya batang cerucuk ni masuklah ke dalam bumi. Tapi persoalan dia macam mana, kenapakah
macam mana cerucuk itu boleh masuk ke dalam bumi? Memanglah sebab diketuk oleh tukul kan. Okey. Tapi macam mana tukul itu mempunyai tenaga? Macam mana tukul itu mempunyai tenaga dan mampu untuk mengetuk batang cerucuk? Itu persoalan dia. Itu yang kamu belajar hari ni. Jadi sebab apa tukul itu, dari mana datangnya tenaga dia? Kan? Jadi sebenarnya sebab itu saya kata yang dalam 7.1 kamu belajar hari itu, iaitu berkenaan dengan kerja kan. Okey? Kerja dengan tenaga dia saling berkait rapat. Jadi sebenarnya kalau kamu perasan dalam video tadi, sebelum dia ketuk itu, tukul itu mesti kena angkat ke atas dulu kan. Okey? Bila kita angkat tukul ke atas, kita yang buat kerja. Maksudnya mesin ni lah, mesin ni dia tarik tukul pergi ke atas. Jadi maknanya kita yang buat kerja. Bila kita angkat dia, kita yang buat kerja. Dan kerja itu kerja itu sekarang ini menyebabkan objek itu ataupun tukul yang di atas itu mempunyai tenaga. Jadi kita yang buat kerja. Bila kita buat kerja, objek yang kita angkat itu sekarang ni dia sudah mempunyai tenaga. Jadi itulah sebabnya kenapa tukul itu mempunyai tenaga untuk mengetuk batang cerucuk itu. Sebab kita yang buat kerja, kita yang angkat dia, maka dia sudah mempunyai tenaga. Itu konsep dia. Kaitan antara kerja dengan tenaga. Kerja dengan tenaga itu serupa tapi tak sama. Dia serupa tapi tak sama. Maksud saya serupa, kalau kerja adalah hasil darab yang kamu belajar itu, kerja adalah hasil darab daya. Daya yang kita angkat ke atas, daya dan sesarang yang sama arah dengan daya. Jadi daya darab sesarang. Itu adalah kerja. Tetapi kalau tenaga adalah keupayaan kita yang buat kerja itu. Itu adalah tenaga. Jadi hubungan dia antara kerja dengan tenaga ni, apakah yang serupa itu? Dia tak sama tapi dia serupa. Apa yang serupa tu? Serupa tu maksudnya kita buat kerja, objek itu ada tenaga. Kalau kita tak buat kerja, objek itu tak ada tenaga lah. Kalau kita tak angkat tukul ke atas, manakan mungkin tukul itu boleh mengetuk cerucuk kan. Jadi itulah kaitan dia. Itulah menyebabkan tenaga dengan kerja ni serupa tapi tak sama. Okey? Jadi itulah bila kita angkat tukul ke atas, maksudnya tukul itu sudah mempunyai tenaga. Tenaga itulah yang dipanggil sebagai tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti. Tenaga yang dimiliki oleh tukul itu dipanggil sebagai tenaga keupayaan graviti. Jadi dapat definisikan ataupun dapat kita rumuskan bahawasanya tenaga keupayaan graviti sebenarnya adalah kerja, kalau saya zoom lagi ni, sebenarnya adalah kerja, putih sudah. Tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat suatu objek ke suatu ketinggian dari permukaan bumi. Jadi itu adalah rumusan dia ataupun definisi dia, definisi bagi tenaga keupayaan graviti. Jadi kerja yang dilakukan untuk mengangkat objek ke suatu ketinggian dari permukaan bumi lah. Maknanya dia berkaitan dengan ketinggian. Makin kita angkat tinggi, makin tinggilah dia punya tenaga keupayaan graviti. Jadi rumus dia ada di sini muka surat 216 ni. Ni rumus dia. Tenaga keupayaan graviti dia bergantung kepada ni dia punya rumus dia lah, M darab G darab H. M itu adalah dalam bahasa Inggeris dia mass lah. Dalam bahasa Melayu jisim lah. Jadi M ialah jisim. Jisim objek tadilah. Kalau tadi jisim tukul lah. Jisim tukul yang di atas tadi tu tukul. Dalam unit kilogram, kena ingat unit kilogram. G adalah apa? Percuitan graviti. Dan H adalah height. Dalam bahasa Inggeris ni height. Dalam bahasa Melayunya adalah ketinggian lah. Ketinggian. Jadi ketinggian dalam unit meter. Jadi mass M jisim tadi dalam kilogram.
G iaitu pecutan graviti. Ini dalam unit ms-2. Okey, dan H adalah ketinggian dalam unit meter. Kalau dalam soalan dia bagi dalam sentimeter, kamu kena tukar pergi meter lah. Okey, nanti kita tengok contoh soalan dia. Okey, pecutan graviti G. Okey, ini nilai ni kita tahu G ni kita tahu. Maknanya kamu kena ingatlah G ni secara purat ataupun secara anggaran dia dalam tingkatan 3. Tak nampak belakang saya ni. Dia ada di sebelah sini disebut kalau kamu baca ni, G dianggarkan nilai dia adalah 10. Nampak ni? Ni 10 ms-2. Pecutan graviti bumi 10 ms-2 ataupun boleh tulis sebagai 10 nkg-1. 10 Newton per kilogram. Okey, Newton per. Biasanya kita pakai nilai 10 lah. Kalau dah tingkatan 4 kamu ambil fizik, kamu akan belajar nilai yang lebih tepat iaitu 9.81. Tapi tingkatan 3 kamu hanya perlu ingat 10 saja nilai 10 itu untuk G. Okey. Jadi kita tengok hubungan. Ini sebenarnya saya sudah terangkan tadi. Kita cuba fahamkan dulu hubungan antara kerja dengan tenaga kupaian graviti. Ini saya sudah cerita tadi lah, tapi secara ayat dia lah, tapi dalam matematik ni macam ni lah. Jadi kerja yang kita buat tadi, kita ambil contoh yang tadi lah, cerucuk tadi tu, yang tukul kita angkat ke atas. Situasi tukul kita angkat ke atas. Yang tadi, yang cerucuk sebelum dia ketuk tu. Jadi bila kita angkat tukul ke atas, maksudnya kita bagi kerja pada tukul. Kita bagi kerja yang dilakukan oleh kita itu, oleh mesin itu, oleh kita lah tu, mesin itu adalah daya darab sesaran. Ini kamu belajar minggu lepas ataupun sebelum ujian hari itu. Kerja adalah daya darab sesaran kan, pada arah daya. Jadi daya, kita tengok gambar sebelah sini. Gambar sebelah kanan tu. Daya, ini seolah-olah ini tukul lah tadi. Tukul, kita angkat dia dulu ke atas. Tukul. Daya adalah apa? Daya adalah berat lah. Maksudnya kita angkat tukul ke atas itu, daya yang kita angkat ke atas itu mestilah sekurang-kurangnya sama dengan berat tukul. Kalau tidak, mana boleh angkat ke atas kan? Jadi daya adalah berat. Berat. Jadi sesaran, sesaran kita angkat ke atas. Tak nampak rupanya gambar dia ni. Saya duduk di sebelah sini kan. Jadi berat. Kalau tengok ni, berat tadi sudah kan, daya adalah berat objek yang kita angkat itu. Maknanya daya yang kita bagi, yang kita angkat objek itu mestilah sekurang-kurangnya sama dengan berat dia. Baru boleh terangkat. Kalau kurang daripada berat, manakan boleh diangkat kan, tukul tadi tu kan. Jadi sesaran tadi, sesaran tadi ni darab dengan sesaran kan. Sesaran adalah tinggi. Jadi tinggi dia, gambar tadi, tinggi adalah daripada permukaan bumi ke tinggi mana yang kita angkat dia. Dalam gambar ni simbol dia H. Jadi sesaran kita adalah tinggi, sesaran adalah tinggi adalah H. Jadi berat tadi, ni saya lupa bagi tahu tadi, berat. Berat itu adalah M darab G. Dari mana datangnya M darab G? Kamu boleh baca di sinilah, di info sains ni. Berat adalah jisim, iaitu M. Rumus bagi berat berat adalah jisim M darab dengan pecutan graviti G. Jadi M darab dengan G. Itu yang dia bagi tahu M darab dengan G. G adalah, tadilah nilai dia kita sudah tahu, G adalah 10. Jadi M darab dengan 10 lah. Kita dapat berat dia. Tapi dia tak tulis 10 lah, dalam rumus dia tulis G lah. Dalam rumus dia tulis G. Jadi M darab G. M darab G. Jadi kita gabung semua sekali, kita boleh hilangkan tanda darab itu. Dalam matematik kita tulis MGH. Jadi sebenarnya kerja yang dilakukan adalah sebenarnya MGH. MGH inilah adalah tenaga keupayaan graviti. Kerja yang kita lakukan adalah tenaga keupayaan graviti objek itu. Jadi tenaga keupayaan graviti objek adalah sama dengan kerja yang dilakukan, iaitu rumus dia tenaga keupayaan graviti adalah
mgh. Okey, jadi dapat sudah satu. Okey, jadi dapat sudah satu rumus bagi tenaga keupayaan, iaitu tenaga keupayaan graviti. Okey, iaitu mgh. Okey, kita tengok contoh berkaitan dengan tenaga keupayaan graviti di muka surat 200 berapa ni 217 kali kan? 217. Okey, contoh masalah numerical. Okey, pengiraan. Okey, kita tengok soalan ni. Gambar 7.3 menunjukkan sebuah lift di KLCC. Okey, ada lift. Ada gambar sebelah dia lah. Okey, ada lift. Lift tersebut mengangkat suatu beban. Okey, lift itu dia mengangkat ke atas lah kan. Satu beban, jisim barang yang diangkat itu adalah 1500 kg. Setinggi mana? Setinggi 30 meter. Naik ke atas lah ni. Okey, dari bawah naik ke atas lah ni. Bawah naik ke atas. Jadi soalan pertama, berapakah kerja yang dilakukan? Okey, kalau dia tanya berapakah kerja yang dilakukan, kamu boleh guna, sebelum ni kamu belajar kerja adalah sesaran, kerja adalah daya darab dengan sesaran kan. Itu kamu belajar sebelum ni. Tapi sekarang kamu belajar sudah tadi, kalau apa-apa yang melibatkan ketinggian diangkat ke atas, kamu belajar sudah tadi, kerja sebenarnya adalah tenaga yang tenaga keupayaan graviti kan. Tadi kamu belajar kerja yang dilakukan adalah tenaga keupayaan graviti, adalah rumus dia ini. Jadi kamu boleh guna juga kerja yang dilakukan adalah rumus mgh. Kamu boleh guna rumus yang ini mgh. Jadi kita try dulu rumus yang kita pernah belajar lah dulu Okey, kerja yang dilakukan adalah daya darab sesaran. Ini rumus kamu pernah belajar sebelum ni. Kerja adalah F darab dengan S. Ni daya darab sesaran. Jadi daya adalah dia tulis sini, daya adalah mg ni. F adalah mg. Mg ni adalah daya. Daya adalah berat barang yang diangkat itu. Okey, berat barang yang diangkat. Jadi berat tadi kamu ingat daya adalah berat kan? Jadi berat adalah jisim darab dengan G. Kita ingat balik yang di atas ni tadi. Okey, daya adalah berat kan? Berat adalah M darab G. Daya ni F lah, F. F. Jadi F sama dengan M. Jadi dia gantikan F tu dengan mg. Okey, mg. Lepas tu S. S adalah sesaran. Sesaran adalah ketinggian naik ke atas lah. Okey, ketinggian dia tadi simbolnya H. Jadi kita boleh guna rumus W sama dengan mgh. Okey, kita guna rumus mgh. Jadi daya adalah berat. Okey, berat adalah M darab dengan G. Okey, S adalah sesaran, jadi H di sini. Jadi M darab G darab H. Jadi M jisim dia adalah 1500 kilogram. Jisim, ingat jisim dalam kilogram. Jadi 1500. Lepas tu G, G dia ambil 10. G ada 10 sini. Okey, 10 ni. H adalah 30 meter. H ketinggian, berapa tinggi diangkat itu adalah 30 meter. Jadi darabkan, dapatlah 450,000 joule. Ini adalah tenaga. Ini adalah soalan pertama tadi adalah kerja. Okey, kerja dapat sedar. Yang kedua, B. Berapakah tenaga keupayaan graviti? Ini sekarang dia tanya ke tenaga keupayaan graviti. Kamu baru belajar tadi tenaga keupayaan graviti, rumus dia adalah mgh. Okey, mgh. Jadi kita guna rumus mgh juga. Jadi M dia 1500, G dia 10, H nya adalah 30. Jadi kamu perasan di sini, bila kamu buat ni, jawapan dia sama dengan kerja. Sama dengan kalau kamu guna rumus F darab S pun sama jawapan dengan kamu guna rumus mgh. Sama kan jawapan dia, 450,000 di sini pun 450,000. Jadi itulah yang maksudnya tadi, kerja W ni work kerja dengan tenaga keupayaan graviti itu adalah benda yang serupa. Okay, memberikan nilai yang serupa. Kita buat kerja sebanyak ini, maka objek itu ataupun lift itu bila dia sampai di atas, dia memiliki tenaga keupayaan graviti sebanyak yang kita buat kerja tadi itulah. Sebab itu kerja adalah kerja dengan tenaga adalah benda yang serupa, cuma dia tak sama, maksud dia lain. Tapi dia berkaitan antara satu sama lain lah. Itu maksud saya lah. Okey, kita tengok gambar tadi kan, lift daripada bawah
Okey, lift daripada bawah pergi atas, maksudnya maksudnya dia kerja yang dilakukan kerja yang dilakukan adalah 450,000 joule. Bila lift tu sudah sampai di atas, sekarang dia memiliki tenaga. Lift itu dengan barang-barang itulah memiliki tenaga. Tenaga apa nama dia? Tenaga keupayaan graviti. Berapa nilai tenaga yang dimiliki bila sampai di atas? Tenaga yang sampai di atas adalah bernilai 450,000 joule. Dari mana datangnya itu? Tenaga itu daripada kerja yang kita buat daripada bawah tadi, kita kasih angkat dia ke atas. Kita tu maksud saya lift tu lah. Kerja yang dilakukan oleh lift itu untuk sampai ke atas, itulah menyebabkan kerja itulah yang menyebabkan lift itu sekarang mempunyai tenaga bila dia sampai di atas. Itu maksudnya. Okey. Jadi soalan C, apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti lift itu? Jadi sudah jawablah tadi. Jadi kerja yang dilakukan kan ni kerja, W ni kerja lah ni. Work dalam bahasa Inggeris ni work, work, W-O-R-K work. Kerja yang dilakukan adalah sama kan? Ni sama dengan ini. Jadi kerja yang dilakukan tadi sama dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift itu. Okey. Jadi itu adalah soalan C, hubung kait dia. Kerja sama dengan tenaga keupayaan graviti. Okey, sama dengan tenaga kerja yang dilakukan oleh lift sama dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift itu. Okey. Okey, soalan ke D. Okey, soalan D dia minta berapakah kuasa. Ni kamu belajar minggu lepas lah. Okey, kuasa. Yang sebelum ni kamu belajar lah. Kuasa adalah kita rumus. Soalan D baca dulu. Berapakah kuasa dalam unit kilowatt jika masa yang diambil untuk mengangkat beban yang berjisim 1500 kg. Soalan tadilah ni. Okey, yang tadilah 1500 kg setinggi 30 meter. Okey, macam tadilah. Jika masa dia adalah 0.5 minit. Ini maksudnya setengah minit lah. Setengah minit. Okey. Jadi berapa kuasa? Soalan minta kuasa. Jadi kamu belajar minggu lepas. Yang sebelum ni kamu belajar kuasa adalah tenaga bahagi dengan masa kan. Okey, tenaga bahagi dengan masa. Maka tenaga, okey, kenapa dia buat W? Okey, tadi kita belajar tenaga dengan kerja sama kan. Benda yang bukan sama, benda yang serupa. Jadi saya boleh tukarlah. Sebenarnya rumus kuasa adalah P sama dengan E di atas E bahagi T. E adalah energi. Kalau rumus asal dia E bahagi T. Tapi E energi tu E adalah sama, adalah serupa dengan kerja W. Maka saya tukar huruf E kepada W. Okey. Jadi sekarang ni work lah, W ni adalah kerja lah. Okey, kerja. Kamu guna tenaga pun tak ada masalah, benda yang serupa Jadi W adalah kerja. Jadi kerja ataupun tenaga itu kan nilainya sama kan. Jadi kamu ambil salah satu ni tak ada masalah, sama je. Jadi W tadi sama dengan 450,000. Okey, gantikan sini. Okey, masa T adalah dalam saat, mesti dalam saat. Kita ingat balik mesti dalam saat. Jadi minit tukar pergi saat. 0.5 minit ni setengah minit. Guna kepala kita je boleh kira ni setengah minit. Kalau 1 minit 1 minit 60 saat. Kalau setengah mesti bagi 2 kan. 60 bagi 2 dapat 30 lah. Okey, 30 saat. Jadi kita kirakan dapat dalam unit watt. Okey, unit dia adalah watt. Okey, W ni belakang kamu kira pakai kalkulator dapatlah 15,000 watt. Tapi soalan minta Soalan minta dalam K, dalam unit kilowatt. Ni kilowatt. Jadi kita kena tukar daripada watt pergi kilowatt. Seolah-olah sama macam itulah, contohnya daripada gram pergi kilogram. Konsepnya sama. Jadi kita bahagikan dengan 1000. Jadi dapatlah 15 kilowatt. Okey, 15 kilowatt bahagi 1000 okey. Okay, jadi itulah kuasa lah. Itulah kuasa yang digunakan oleh lift, kuasa yang dijana oleh lift untuk mengangkat beban itulah dalam masa setengah minit. Okey. Okey, jadi kita habis sudah tentang tenaga keupayaan graviti. Rumus dia adalah mgh. Ingat tenaga keupayaan graviti dia adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat
suatu objek ke suatu ketinggian dari permukaan bumi. Maknanya dia berkaitan dengan ketinggian lah. Jadi apa-apa yang kamu dalam soalan, kamu tengok ada soalan diangkat ke atas ke, maka mesti dalam fikiran kamu mesti ini melibatkan tenaga keupayaan graviti. Macam tu. Okey, yang kedua adalah berkaitan, yang kedua adalah tenaga keupayaan. Yang kedua namanya tenaga keupayaan kenyal. Bila kita sebut kenyal dalam bahasa Inggerisnya elastic potential energy. Bila sebut kenyal mesti berkaitan dengan benda-benda yang kenyal lah. Macam spring, macam getah, benda-benda yang kenyal lah. Jadi dia tunjuk contoh inilah. Jadi tenaga keupayaan kenyal itu datang dari mana? Dia datang daripada sesuatu objek yang mempunyai sifat kekenyalan dia, macam getah, spring. Jadi kalau kita mampatkan, contohnya kalau dalam gambar ini dia tunjuk gambar stapler kan. Gambar stapler, kalau kamu ambil stapler, kamu angkat dia, asalnya macam ni lah dalam dia. Dalam dia, tapi agak kabur lah saya punya ni. Bila kamu angkat, mau isi dia punya peluru dia kan, ataupun dawai kokok yang dipanggil dawai kokok tu. Kita angkat, maknanya kita meregangkan spring ni. Dia ada spring kat dalam tu, tak berapa nampak lah saya punya ni. Ada spring tu. Tapi agak kabur lah. Di spring ni bila kita tarik dia punya penutup tu kan. Kita tarik tu, maknanya kita kasih regang dulu. Kan kita kasih regang. Jadi dalam keadaan sekarang ni, bila kita kasih regang, maksudnya dia sedang ataupun dia memiliki tenaga yang dipanggil tenaga keupayaan kenyal. Spring itu mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Sebab kita yang bagi dia, kita yang start, kita yang bagi kerja kan. Jadi spring itu sekarang ni mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Bila kita tutup, bila kita lepaskan dia ni, kita tutup macam ni, kita lepaskan, dia akan tersetak ke depan lah. Maksudnya itulah hasilnya daripada apa? Daripada kerja yang kita tarik dulu, kita yang buat kerja dulu. Maka spring itu dia ada tenaga keupayaan kenyal. Maka bila kita lepaskan dia akan tolak dawai kokot ataupun peluru stapler itulah, ubat stapler tu, dia akan tolak. Jadi itulah disebabkan oleh spring itu memiliki tenaga keupayaan kenyal. Jadi tenaga yang kedua namanya tenaga keupayaan kenyal. Jadi contoh ni ada contoh stapler lah. Banyak lagi contoh lain lah. Jadi kalau ambil getah ke, kalau kamu jumpa getah ke apa, kamu tarik getah tu. Bila kamu tarik getah, dalam keadaan sekarang bila lepas kamu tarik tu, jangan lepaskan dulu, kamu tarik tu. Dalam keadaan sekarang getah itu memiliki tenaga keupayaan kenyal. Sebab apa? Macam ni kita tahu, sebab bila kita lepaskan, dia akan kembali bentuk asal dia lah. Jadi dia akan kembali bentuk asal sebab dia tadi dia memiliki tenaga keupayaan kenyal, sebab itu dia mampu untuk kembali kepada bentuk asal dia lah. Dia sedang mempunyai tenaga. Jadi apa rumus bagi tenaga keupayaan kenyal? Tenaga keupayaan kenyal dalam muka surat 218 ada rumus dia lah. Cara kita menggunakan rumus 1/2 darab dengan F darab dengan X. 1/2 darab F darab dengan X. Apa itu F? F adalah daya renggangan. Kalau dalam fizik dia guna renggangan. Dalam sains tingkatan 3 dia guna regangan. Tapi saya rasa benda yang sama je. Daya regangan atau mampatan. F. Jadi kalau spring tadi, yang tadi tu, bila kita angkat penutup ni, kita tarik kan, kita tarik ke belakang macam tu, maksudnya kita kasih renggangan lah, kita kasih regang dia. Kalau mampat tu maksudnya kita tolak dia. Tapi kalau kita tarik dia tu maksudnya kita kasih renggang, kasih lebih panjang lah. Kasih lebih panjang, itu maksudnya regangan. Jadi daya itu dia panggil daya regangan. Daya untuk kasih jarangkan spring tu daya regangan. Kalau mampatan tu kita ambil spring, kita tolak, kita kasih rapatkan, itu mampatan. Itu adalah F. Kalau X tu apa? X adalah sesaran dari kedudukan keseimbangan. X adalah maksudnya dengan bahasa mudahnya perubahan dia lah, perubahan panjang dia. Kalau spring tadi contohnya, kalau spring tu asalnya macam mana? Saya tak boleh tunjuklah sekarang ni. Contohnya asalnya
panjang ni, contoh kan. Asalnya panjang ni. Tapi bila kamu tarik jadi panjang macam ni. Jadi berapakah dia punya X? X adalah perubahan. Setakat mana dia berubah. Berapakah bacaan, berapakah perubahan panjang. Itu adalah X. Jadi itu adalah dipanggil sebagai X. Dalam bahasa lebih skemanya, bahasanya ditulis sini, X ialah sesaran dari kedudukan keseimbangan. Maksudnya dalam bahasa lebih mudah, berapa banyak perubahan dia. Itu je. Itu dia panggil X. Senang ceritalah. Okay? Senang faham sikit lah kalau kita kata begitu kan. Cuma kena ingat di sini, F daya tadi mesti dalam unit Newton. Mesti dalam Newton. Dan X tadi, X mesti dalam unit meter. Berapa perubahan panjang tu mesti dalam unit meter. Tak boleh dalam cm untuk kira tenaga. Tak boleh dalam cm, mesti dalam meter. Jadi kalau dalam soalan dia ada bagi sentimeter, kamu kena tukar pergi meter dulu. Okey. Okey, jadi sama macam tadi, kalau sebelum ni kita tengok hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan graviti kan. Tapi ini pun sama juga, hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan kenyal. Macam mana munculnya tenaga keupayaan kenyal? Dia disebabkan oleh kerja yang kita buat lah. Maksudnya kita bagi, kalau macam spring tadi, kita yang tarik dia kan, kita yang tarik dia. Jadi dalam keadaan itu dia memiliki tenaga keupayaan kenyal lah. Sebab tu bila kita lepaskan, dia boleh menolak menolak peluru stapler tu ataupun ubat stapler tu ke depan lah. Sebab dia sudah mempunyai tenaga. Daripada mana? Daripada kerja yang kita bagi. Jadi tenaga keupayaan kenyal sebenarnya adalah, kalau di belakang saya ini tak nampak mana ni. Tenaga keupayaan kenyal adalah kerja yang dilakukan. Jadi sebenarnya kalau kamu belajar dengan lebih lanjut lah, okay, ini adalah berkaitan dengan eksperimen yang dibuat oleh Hooke, Robert Hooke. Jadi dalam fizik dia ada famous lah Hooke ni, hukum Hooke hukum Hooke, H-O-O-K-E, kamu boleh google lah. Okay, dia ada buat eksperimen, dia plot graf F melawan X. Jadi dia dapat satu graf macam ni. Eksperimen dia macam mana? Okay, eksperimen dia senang sejat. Dia gantung spring, lepas tu dia mula-mula diukur dia punya panjang asal dia, tak ada beban lah. Maknanya sekarang ni dia belum gantung apa-apa, dia hanya biarkan spring itu macam tu sahaja, kosong, tak ada beban apa-apa. Okay, lepas tu dia cuba tengok, dia cuba perhatikan apa yang berlaku kalau dia kasih tambahkan beban. Dia gantunglah dengan apa-apa beban. Kalau kita fikir logik, memanglah bila makin bertambah F, maka spring itu makin panjang lah kan. Memanglah. Jadi sebab itu Robert Hooke dapat nama, sebab dia yang orang pertama buat eksperimen ni. Jadi dia dapat nama dia. Okay, apa yang diperhatikan, kalau kita gantung beban F, apa-apa beban, tak kisahlah 20 Newton ke, asal-asal kosong Newton, tak ada beban. Bila kita gantung contohnya 10 Newton, kalau saya gantung sini 10 Newton contoh kan, maka spring tu akan panjang lah sikit kan. Jadi dia ada perubahan panjang, nampak ni perubahan panjang dia ni daripada macam ni. Inilah yang dia panggil tadi tu perubahan panjang, dia panggil X. Tapi dia guna istilah di sini, dia guna istilah pemanjangan. Bukan panjang Kalau panjang, panjang lah. Kalau panjang tu ini. Ni panjang keseluruhan, itu namanya panjang. Tapi pemanjangan maksudnya berapakah perubahan panjang dia. Perubahan panjang itu maksudnya pemanjangan. Okey. Jadi di sini dia perhatikan perubahan pemanjangan itu. Jadi bila dia plot, ini F. Okey, ini F. Paksi F melawan dengan X, ini paksi X. Jadi dia dapat garis lurus lah. Okay. Ini kita panggil berkadar langsung lah. Maknanya semakin bertambah F, kalau saya ganti dengan contohnya 30 Newton, kamu rasa dia punya pemanjangan makin panjang, makin meningkatkah? Memanglah kan secara logiknya. Sebab itu grafnya dapat macam ni. Jadi bila dia plot, dia perhatikan satu garis lurus terhasil. Okay. Satu garis lurus terhasil, maka inilah graf dia. Okey, dia dapat buktikan bahawa sebenarnya luas di bawah graf ni, luas dia ni, luas di bawah graf ni sebenarnya adalah kerja. Luas di bawah graf ni luas ni yang hijau ni sebenarnya adalah kerja. Kerja yang dilakukan. Kerja yang dilakukan.
untuk memberikan tenaga keupayaan kenyal kepada spring itu. Okey. Sebab itu famous hook ni Okey. Kerja yang dilakukan adalah sebenarnya tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring itu. Okey, kalau dalam soalan kamu tengok ada graf macam ni, okey, dia minta kirakan kerja yang dilakukan, maka kamu kira luas dia sejak ni. Luas sejak ni. Jadi luas ini bentuk segitiga kan. Luas segitiga adalah setengah darab dengan apa, dia punya tapak dia, panjang dia darab dengan tinggi dia lah. Okey. Jadi saya tulis sini darab dengan apa? F. Okey, darab dengan F. Tinggi dia F kan? Ini F kan tinggi dia ni. 0 hingga F, maknanya tinggi dia F lah. Darab dengan tinggi dia, darab dengan tapak dia berapa? Tapak dia X. Darab dengan X. Jadi jadilah rumus dia setengah F X. Itu kerja yang dilakukan lah. Jadi itu sebab itu keluarnya rumus ini. Okey, tenaga keupayaan kenyal adalah setengah darab F darab X. Dia datang daripada eksperimen yang dilakukan oleh Robert Hooke. Okey, dia dapat kira luas. Jadi dapat kira luas setengah darab F darab X, jadi setengah Fx. Okey, setengah Fx. Maka dia rumuskan tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring itu apabila diregang, maka tenaga dia adalah juga bersamaan dengan setengah darab F darab X. Tapi yang detailnya itu kamu boleh nanti kalau kamu berminat dalam fizik, kamu boleh explore lah di online ke ataupun bila kamu ambil fizik nanti kamu tahulah dari dia punya detail dia detail dia. Ini secara umum saja untuk mengenalkan kamu saja kepada hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan kenyal. Jadi secara rumusannya paling mudah, kerja yang kita buat untuk, tak kisah sama ada untuk meregangkan spring ataupun memampakkan spring, kerja kita buat itu menyebabkan spring itu ataupun objek yang kenyal itu mempunyai tenaga yang dinamakan tenaga keupayaan kenyal. Dan rumus dia ini sahaja, setengah darab F darab X. Okey, kita tengok soalan. Okey, contoh soalan di muka surat 219. Okey, ada satu soalan yang pengiraan lah. Okey. Okey, panjang asal spring adalah 20 meter. Ni panjang asal dia 20 meter, tapi di belakang saya pula gambar dia ni. Saya zoom out dululah. Apabila daya, okey, asalnya 20, tak ada apa-apa beban diletak Apabila daya terakhir yang dikenakan, apabila daya dikenakan 20 Newton, panjang baharunya menjadi 12. Logiklah, memanglah kalau kita tekan lagi pendek lah kan. Hitung tenaga keupayaan kenyal. Jadi soalan dia hitung tenaga keupayaan kenyal. Jadi kamu ingat rumus dia tadi 1/2 darab F darab dengan X. Okey. Jadi kita tengok dulu apa itu F, apa itu X. Okey, F adalah daya kan tadi. F adalah daya. Daya apa? Berapa banyak dia bagi daya? Yang dalam Newton tu daya lah. Jadi F dia adalah 20. Jadi F ini kita tahu sudah nilainya 20. X dia adalah apa tadi? Perubahan panjang. Okey, sebab tu dia buat macam ni. Tengok ni. Perubahan panjang dia mestilah yang asal dia 20 mesti tolak dengan yang akhir dia 12 ni. Jadi perubahan panjang dia berapa perubahan panjang dia? Mestilah yang kecil ni kan. 20 tolak 12, jadi perubahan dia 8 lah. 8 cm. 8 cm. Tetapi saya katakan tadi X mesti dalam meter. X mesti dalam meter. Jadi 8 cm dia buat ni 8 cm ditukar pergi meter, dia bahagikan dengan 100 kan. Sentimeter pergi meter bahagi 100, dia dapat 0.08 meter. Jadi kita dapat X nilai dia 0.08. F dia 20, X dia 0.08. Jadi kita masukkanlah nilai dia macam yang dia buat ni. Okey, masukkan sahaja nilai-nilai dia. 1/2, okey, ada 1/2. F dia 20, X 0.08. Okey, pastikan unit dia ini Newton, ini M. Okey, cek dulu. Okey, bila semua sudah okey, kamu tekan kalkulator, dapatlah 0.8 joule. Ingat tenaga keupayaan kenyal. Okey, tenaga keupayaan kenyal, tenaga kan, tenaga mesti joule lah.
Tak kisahlah tenaga kupat yang kenyal ke, tenaga kupat yang graviti ke, mesti joule. Jadi jawapan dia 0.8 joule. Jadi itu adalah contoh soalan berkaitan dengan kalau dia minta kira tenaga kupat yang kenyal. Jadi kalau kamu tengok soalan ada tentang spring ke, dia tentang kenyal, kasih mampat, mampat, kasih sekarang ni situasi mampat lah sebab dia tekan spring kan, dia tekan maksudnya makin mampat lah, makin rapat. Kalau situasi yang lain mungkin dia kalau macam sekarang ni yang tadi ni dia kasih ni regang, dia panggil regang sebab makin panjang, asalnya pendek akhirnya jadi panjang, jadi lebih panjang, jadi ini panggil regang, tapi maknanya masih melibatkan tenaga kupat yang kenyal lah. Jadi kita pakai rumus tenaga kupat yang kenyal 1/2 darab F darab X. Okey. Okey, yang terakhir sekali adalah tenaga kinetik. Ini paling mudah. Tenaga kinetik ni kamu pun tahu ni. Kamu pernah belajar lah, tenaga kinetik itu sebenarnya tenaga yang dimiliki oleh objek yang sedang bergerak. Objek yang bergerak, apa-apa yang bergerak dia akan mempunyai tenaga yang dipanggil tenaga kinetik. Jadi tenaga kinetik rumus dia 1/2 darab mv kuasa 2. 1/2 darab mv kuasa 2. M adalah jisim macam biasa. M kalau kamu nampak M maksudnya jisim. Dalam kilogram. Jadi kena cek di dalam kilogram. Kalau dalam gram kamu kena tukar dulu pergi kilogram. V apa? V adalah halaju. Halaju. Sebab kita kata tadi tenaga kinetik adalah tenaga yang objek sedang bergerak kan? Objek bergerak. Jadi mesti ada halaju. Jadi halaju mesti dalam unit ms negatif 1. Jadi kena cek dulu unit dia. Jadi 1/2 darab m darab v kuasa 2. Ingat tu ada kuasa 2 di situ. Kita tengok contoh di muka surat berapa ni di muka surat 220. Kalau tak silap lah 220. Kamu tengok contoh soalan dia melibatkan tenaga kinetik. Kamu baca soalan tu, dia kata apabila sebuah contoh pertama, apabila sebuah kereta api berjisim 500 kg. Jadi dia sudah unit dia memang kilogram sudah. Jisimnya 500 kg bergerak dengan halaju 360 km per jam. Ni kmj negatif 1 ni maknanya kilometer per jam. Ni macam tak okey ni unit dia. Halaju, kalau tadi kita tengok halaju mesti dalam meter per saat kan. Ni S negatif 1 tu maksudnya per saat. Sepatutnya dalam meter per saat, tapi dia bagi kilometer per jam. Ni maknanya kena tukar unit lah nanti. Soalan dia berapakah tenaga kinetik. Jadi soalannya masih kita pakai rumus ni lah. Dia tanya berapakah tenaga kinetik. Maknanya 1/2 mv kuasa 2. Jadi sebelum itu, sebelum kita pakai ni tenaga kinetik lah 1/2 mv kuasa 2 kan. Kita tengok dulu dia tulis ni. M 500 kg, 500,000 kg. Sebab dalam soalan memang jisimnya dia bagi dalam kilogram sudah. Jadi tuliskan saja di sini 500 kg. Yang kedua V kuasa 2. Ni. Darab dia V kuasa 2 tu dari mana datangnya 100 ni? Ni yang dia buat sini ni. Maksudnya kenapa dia buat macam ni? Sebab dia unit dia masalah kan tadi. Halaju, kalau kamu baca sini halaju mesti dalam unit meter per saat. Tapi di sini kilometer per jam. Jadi maksudnya kena tukar. Cara dia, ini kamu belajar dalam matematik tingkatan 2 dulu ni. Tahun lepas kamu belajar sudah ni. Penukaran unit. 360 km per jam. Jadi tulis dulu yang dia bagi ni kita buat dalam bentuk pecahan. 360 km, letak di atas. J negatif 1 tu maksudnya dalam bahasa Melayu kita sebut per jam. Jadi per 1 jam lah. Per jam maksudnya 1 jam lah kan. Jadi per 1 jam. Gitu. Jadi sekarang ni kita mau tukar apa ni? Kita mau tukar 360 km pergi meter kan. Sebab dalam ni mesti ada meter. Dia tak mau kilometer. Dia mesti meter. Jadi 300 km tukar pergi meter. Ni kamu belajar dulu. Kalau mau tukar pergi meter, daripada kilometer pergi meter dia darab dengan 1000 kan. Kamu ingatlah kan 1 kilo, macam 1 kilogram lah kan. 1 kilogram berapa gram?
Mestilah 1000. Kan kalau cikgu tanya 2 kilogram, mesti kamu jawab 2000 kan. Maksudnya mesti darab dengan 1000, mesti operasinya mesti darab kan. Jadi kalau 360 kilometer kepada meter, yang sekarang yang tadi kilogram kepada gram, sama je konsep dia. Jadi darab dengan 1000 lah. Jadi darab dengan 1000, sebab tu dapat macam ni. Okey, dapat macam ni lah dalam meter. Okey, di bawah 1 jam. Okey, saya padam balik yang ni. Okey, di bawah dia adalah 1 jam. Okey, 1 jam itu kamu kenapa dia buat 1 jam tu kenapa tiba-tiba jadi saat? Sebab dalam tadi dia mahu dalam saat, jadi per saat. Jadi di bawah ni saya tak mahu jam. Jadi mesti tukar jam kepada saat. Jadi kamu belajar dulu 1 jam berapa jam mahu pergi saat, dia mesti tukar, ada 2 langkah kan, kena tukar kan. Maksudnya dia ada 2 step. 1 jam ada 60 minit kan. Ni ingat baliklah. Jadi 1 minit lagi, 1 minit berapa saat? 60 saat kan. Ni kamu kena ingat ni. Jadi mula-mula saya kena tukar pergi minit dulu. Jadi 1 jam 60 minit. Okey, 1 jam 60 minit. Tapi kalau dalam saat, kita tahu 1 minit ada 60 saat. Tapi kalau ada 60 minit, maksudnya berapa saat? Jadi 60 darab dengan 60 jadi 3600 saat. Ini saya tak ajarlah sebab ini memang kamu basic punya knowledge jadi kalau saya buat okey, kalau kamu ingat balik, inilah dia punya penukaran dia lah. Jadi jam kepada minit darab 60, minit kepada saat pun darab 60. Jadi ada berapa kali darab 60 tu? Ada 2 kali kan. Jadi tadi 1 jam. Okey, 1 jam jadi 1 darab 60 darab lagi sekali 60. Sebab itulah dapat 3600 ni dalam saat. Tapi kalau undur ke belakang, ini kalau dalam soalan lain. Kalau dalam matematik kamu belajar, kalau undur balik ke belakang, maksudnya bahagilah. Kalau ke depan, ke kanan darab, kalau ke kiri ni bahagilah. Okey. Okey, jadi kita dapatlah dalam, bila kita dapat macam ni, kita tekan kalkulator kamu. Okey, kita dapat macam ni 360,000 per dengan 3600. Ni tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator, bahagikan ni, dapatlah jawapan dia 100 meter per saat. Jadi mau letak mana nilai ni? Kalau kamu perasan, di sinilah kegunaan dia. Okey, di sinilah. Ni, di sinilah nampak 100 tu. Jadi kita letakkan di sini. Jadi nilai di sini letak 100. Jangan lupa di luar tu ada kuasa 2. Di luar tu ada kuasa 2. Dalam pengiraan ni kamu tak payah tulis unit pun tak apa. Ni dalam jalan kerja ni, yang penting akhirnya adalah unit dia ni. Tapi dalam step dia ni dan tengah-tengah tak payah unit tak apa. Tapi kamu kena hati-hatilah di sini okey. Jadi 100 tekan kuasa 2. Ni darab dengan 500,000 darab dengan 1/2, dapatlah jawapan dia ni. Okey. Okey, itu adalah contoh yang pertama lah. Okey, contoh yang pertama. Okey, jadi soalan contoh kedua, ni sebutir berbola keluli berjisim 0.2 kg mempunyai tenaga kinetik 3.6 joule. Berapakah hal laju? Sekarang dia tanya berapakah hal laju. Dia tak tanya berapa tenaga kinetik. Sebab apa dia tak tanya tenaga kinetik? Sebab dia dah bagi. Okey, cikgu padam dulu yang ni. Nampak macam berserabut sini ni. Ini soalan ni berapakah hal laju? Dia tanya hal laju. Jadi, tapi kamu nampak dalam ayat tu ada juga perkataan tenaga kinetik. Jadi, terus kamu ingat dalam kepala kamu mesti pakai rumus ini juga. Okey. Kita tengok apa yang dia buat. Okey, dia buat apa? Okey, dia buat rumus yang sama. Okey, tenaga kinetik ini dia sudah bagi. Ni 3.6. Jadi, kita tulis sajalah 3.6 joule. Okey, sama dengan setengah, tulis setengah. Okey, M jisim, berapa jisim dalam soalan? Ada kan? Ni. Cek dulu dalam kilogram kan sudah. Okey, dalam kilogram sudah, bagus. Maknanya salin sejak. Letak sini. Kan M. Lepas tu V adalah hal laju. Hal laju dia ada dia bagi? Tidaklah, sebab tu dia tanya. Jadi V itu kekalkanlah huruf V di situ. Jadi sekarang ni kita mahu cari nilai V. Kita mahu cari nilai V. Jadi mahu cari nilai V dalam matematik ini, kamu ingat balik.
Okey, kami ingat balik. Kalau kamu jumpa 1/2 darab, yang mana yang boleh darab, kamu darab dulu. Ini nombor kan? Ini nombor, 2 ni boleh darab dulu ni. Ini kita darab dulu. Kamu darabkan setengah darab 0.2. Guna kalkulator pun boleh. Jadi bila kamu darabkan, kamu akan dapat 0.1 darab dulu tu. Jadi sekarang ni dia akan jadi, okey, sekarang ni dia akan jadi 3.6. Ini point 3.6 sama dengan 0.1 darab dengan V kuasa 2. Okey. Jadi sekarang nampak lebih mudah lah. Saya padam balik yang ni. 3.6 tadi ni 3.6. Kan sebab kita sudah darab ini dapat 0.1 ni. Okey. Jadi sekarang mau cari V kan? Mau cari V, mana-mana nombor kita boleh gabung. Okey, kita singkirkanlah. Jadi 0.1 darab dengan V. Kita mahu cari V, maksudnya nombor lain mesti dipindahkan. Tak boleh mengganggu bahagian sini. Jadi semua mesti disingkirkan sebelah situ. Jadi operasinya bahagi. Jadi 3.6 bahagi dengan 0.1 sama dengan V tu kekal lah di sebelah kanan tu. Jadi V kuasa 2. Tengok ni macam dia buat ni. 3.6 bahagi 0.1 bahagi 0.1. Saya letak V kuasa 2 sebelah kanan, tapi boleh je letak sebelah kiri. Sama je kalau kita terbalikkan, sama je kan. Jadi kita try bahagikan. Okay, ni kita tekan kalkulator kamu, bahagikan. Bila bahagikan dapat 36 ni, nampak ni. 36. Yang unit ni tak payahlah dulu. Yang dalam step dia tak payah unit. Tak perlulah nanti pening panjang pula kamu punya ni, pening. Okay, jadi jawapannya 36. Tapi sekarang ni masalahnya bila kita kira dapat 36 kan. 36. Itu baru V kuasa 2. Itu baru V kuasa 2. Nampak ni kuasa 2 ni. Jadi soalan dia mahu cari hal laju, iaitu V sahaja. Jadi macam mana kita mahu singkirkan kuasa 2? Dalam matematik, kalau kita mahu singkirkan kuasa 2, macam mana kita buat? Apa lawan bagi kuasa 2? Lawan dia punca kuasa 2 kan. Jadi punca kuasa 2. Jadi macam mana? Inilah punca kuasa 2 36 tadi tu. Jadi dapat jawapan dia. Tekan kalkulator pun boleh, ataupun senang saja ni. Kalau siapa sudah biasa nombor 36, kalau punca kuasa 2 adalah 6 lah. Sebab 6 darab 6, 36. Jadi punca kuasa 2, 36, 6 lah. Kalau tak dapat, guna kalkulator je lah. Yang unit ni tak payah tulis dulu lah, nanti kamu pening. Jadi punca kuasa 2, 36, jawapannya adalah 6. Jadi hal lajunya adalah 6 meter per saat. Okey, contoh paling last sekali. Hitung tenaga kinetik bagi elektron yang berjisim ini dan berhalaju itu. Okey. Jadi soalan dia punya keywords dia adalah tenaga kinetik. Hitung tenaga kinetik. Jadi kita ingat, ini rumus dia. Tenaga kinetik adalah setengah darab N darab V kuasa 2. Okey, bila kita ingat dia punya rumus dia tak ada masalah. Jadi bila kita ingat rumus, kita ada sudah M, jisim ada dia bagi sudah 9 darab 10 kuasa negatif 31 kilogram. Dia sudah bagi dalam kilogram. Jadi yang ini ni, apa ni cikgu ini? Ini kan elektron kan. Kalau kamu perasan dia punya soalan dia tu, kalau saya scroll ni, dia kata elektron. Jisim satu ni jisim elektron ya. Jisim elektron kan sangat kecil. Jadi logiklah 9 kali 10 kuasa negatif 31 kg. Maksudnya kamu tulis nombor 9 tu darab 10 kuasa negatif 31. Ini 9.0 kan. 9 ni saya tulis 9.0 asal dia. Jadi kalau ditulis darab 10 kuasa negatif 31 tu, maksudnya kalau kamu mahu faham lah, kita gerak ke kiri ni sebanyak 31 langkah. Jadi maksudnya 0.0000 berapa kali kosong tu baru jumpa nombor 9. Baru jumpa nombor 9. Maksudnya lebih kecil dari kosong lah. Maksudnya sangat-sangat kecil lah jisim dia ni. Sangat ringan lah. Tak nampak pun dengan mata kasar elektron. Jadi itu maksud dia. Tapi tak payahlah. Ini kalau kamu mau faham lah. Jadi jisim dia tulis saja ni. Ini jisim dia. Macam yang dia buat ni. M. Dia tulis jisim dia ni. Kan? Lepas tu V. V dia tadi V adalah hal laju. Hal laju dia bagi ini. Tapi cek dulu. Ngam sudah ni dengan apa yang dia dalam rumus tadi. Mau dalam meter per saat kan? Jadi kita ngam sudah dengan soalan dia. Tak perlu tukar unit apa-apa. Masukkan saja di sini. Masukkan saja di sini. Jangan lupa ada kuasa 2 kan?
Okey, ada kuasa 2. Jadi kamu tekan kalkulator tu, jangan kasih salah. Tekan kalkulator, kalau saya tunjuk di sini, saya tunjuklah Okey, bila tekan kalkulator, okey, saya tekan 1/2. Mana ni, tak nampak pula ni. 1/2. Okey, darab dengan darab dengan ni buka kurungan lah, ikut je yang dia buat tu. Buka kurungan 9 kali dengan kali dengan macam mana mau tarik 10 kuasa negatif 31. Kalau saya tak buat darab tu. Kalau saya tak buat darab tu, saya tulis E. Dalam kalkulator E tu maksudnya sudah darab 10 sudah darab 10 kuasa. Jadi 9 ini darab 10 ni saya ganti dengan E. Okey, tulis saja negatif 31. Macam ni, tutup kurungan. Jadi maksudnya di sini 9 darab 10 kuasa negatif 31. Ni automatik, ini maksudnya darab 10 kuasa negatif 31. Okey. Darab dengan buka kurungan, ikut je yang dia buat. 4. Okey, buka kurungan 4. Okey, darab 10 kuasa 6 maksudnya E6. E6. Okey, E6. Simple je. Yang tadi ada negatif kan, sekarang tak ada negatif, jadi tak payahlah tulis E negatif 6. Sekarang E6, 10 kuasa 6. Okey, tutup kurungan. Tapi hati-hati, saya bagi tahu tadi, nampak ni kuasa 2 kat luar ni, biasa orang tertinggal ni. Jadi kena letak, tutup kurungan dulu. Okey, tutup kurungan sudah. Baru kamu tekan kuasa 2 yang ni tekan kuasa 2, baru kamu tekan jawapan dia, dapatlah 7.2. Darab dengan ni 7.2 darab 10 kuasa negatif 18 joule. Okey. Ni cara menulis dia ni, kamu mahir sudah ni, dalam matematik pun ada ni. 7.2 darab 10 kuasa negatif 18. Dalam kalkulator 10 nya kecil je tu. Jadi kamu tulis besar sikitlah. Okey, negatif 18 tu yang kecil sepatutnya. Okey. Jadi 10 kuasa negatif 18 joule. Okey. Jadi ni jawapan dia lah. Okey, jadi kesimpulan dia di sini, kesimpulan dia, tenaga kinetik ni yang paling akhir ni, tenaga kinetik, kita boleh guna rumus ini untuk mencari tenaga kinetik lah. Okey, tenaga kinetik adalah tenaga yang dimiliki oleh objek yang bergerak. Jadi rumusan dia, kalau objek itu kita kasih gerakkan, maka objek itu mempunyai tenaga kinetik. Okey, kalau yang tadi, objek itu kalau kita angkat ke atas, ini rumusan dia. Kalau objek itu kita angkat ke atas, macam ni kan? Objek itu kita angkat ke atas, maka objek itu akan mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okey, kalau dalam spring tadi tu, kalau yang ini, kalau kita ada suatu bahan yang kenyal, sama ada spring kah ataupun getah kah, kalau kita kasih mampatkan atau kita kasih regangkan, maka spring itu ataupun getah itu mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Okey, itu adalah rumusan keseluruhan untuk 7.2. Jadi ada 3 tenaga yang kamu kena tahu. Yang pertama, tenaga keupayaan graviti. Yang kedua, tenaga keupayaan kenyal. Yang ketiga, tenaga kinetik. Jadi itu adalah rumusan keseluruhan untuk 7.3. Jadi kamu akan buat latihan lepas ni. Okey, bila habis tengok semua yang penerangan saya tadi tu, kalau ada yang tak faham boleh personal chat lah. Okey. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.